Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam negaraku Malaysia. Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana Aidilfitri yang masih lagi sedang berlangsung sekarang ini. Dan kepada anda yang baru saja menjumpai channel ini, yang masih baru di channel ini, saya Saifullah bin Muhammad Nasri, insya-Allah saya akan berkongsi kepada anda sekalian berkaitan dengan ruang lingkup ibadah-ibadah, berkaitan dengan isu-isu semasa, dan insya-Allah kita akan menjawab beberapa persoalan yang dinukilkan oleh para jemaah, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam video kali ini saya ingin sharekan tentang satu persoalan, satu video yang baru saja tular di media sosial sehari dua ini, iaitu satu video umat Islam bersembahyang dan mendengar khutbah di dalam sebuah gereja di Berlin, Jerman. Kerana banyaknya masjid-masjid ditutup akibat daripada pandemik coronavirus 19 ini, dan juga sebagai simbol solidariti masyarakat setempat, maka mereka membenarkan umat Islam untuk menggunakan gereja untuk beribadah dan juga bersolat di dalamnya. Jadi ramailah yang bertanya pada saya, bagaimana hukum solat dalam gereja, adakah diterima dan adakah salah di sisi Islam dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-40, "Walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatu wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi katsira." Yang bermaksud, dan kalaulah Allah tidak menolong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja kaum Nasrani dan tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi dan juga masjid-masjid umat Islam yang sentiasa disebut nama Allah sebanyak-banyak padanya. Jadi maksud daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menerangkan kepada umat manusia bahawa sekiranya tidak kerana belas kasihan Allah kepada umat manusia yang mana ingkar pada perintah Allah seperti mana Yahudi dan juga Nasrani, orang Kristian dan juga orang yang menyembah berhala, nescaya apabila Islam dapat menguasai tempat itu, Allah suruh hancurkan semua tempat ibadah-ibadah mereka kerana kufur mereka kepada Allah. Namun itu tidak berlaku. Dan juga kalau kita lihat dalam prinsip peperangan umat Islam sekalipun, apabila kita dapat menawan sebuah tempat yang bukan umat Islam punya, kita tidak boleh meruntuhkan tempat ibadah mereka. Kita tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merobohkan tempat ibadah mereka, kerana itu adalah kemuliaan untuk mereka. Jadi kita kena hormat. Jadi bagaimanakah hukum solat dalam gereja tersebut? Adakah ibadah mereka itu sah, diterima, tak diterima, bagaimana? Maka pendapat pertama di kalangan Imam Hambali menyatakan bahawa harus untuk kita bersolat di dalamnya, melakukan aktiviti ibadah, berkhutbah dan sebagainya di dalam gereja. Ini adalah satu pendapat yang diterima pakai oleh ulama-ulama besar seperti Imam Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, dan juga mengambil kira pendapat yang dilihat daripada Umar bin Khattab sendiri ketika mana di zamannya mereka solat dalam Kaabah, yang mana ketika itu Kaabah mempunyai gambar-gambar yang tertampal di dalam Kaabah tersebut. Maka ia diharuskan boleh salat. Keharusan ini juga berdasarkan sabdaan Nabi SAW, fa ainama adrakat kas-salatu fasalli fahuwa masjid. Di mana saja kamu menemui solat, maka solatlah kerana bumi dijadikan tempat sujud. Maka sabdaan Nabi tadi menunjukkan kepada kita bahawa bumi ini adalah milik Allah, di mana saja kalau dah masuk waktu kita boleh bersolat walaupun dalam keadaan rumah ibadah yang lain, tak ada masalah. Pendapat kedua adalah pendapat daripada Imam Nawawi sendiri yang menyatakan bahawa makruh hukumnya bersolat di tempat-tempat yang mempunyai gambar-gambar, patung-patung dan tempat sarangnya syaitan. Ialah gereja kan. Kita pun tahu bahawa gereja ni tempat orang yang bukan Islam. Mungkin mereka masuk itu, ialah mereka pun tidak suci dan sebagainya. Jadi di situ tempat sarangnya syaitan dan sebagainya. Maka Imam Nawawi menghukumkan makruh kita bersolat di dalamnya.
Mengikut pandangan jumhur ulama dan juga pandangan Ibnu Abbas sendiri, bahawa hukum bersolat di dalam gereja dan juga tempat ibadah yang selain daripada masjid adalah makruh, sama ada ia masih digunakan ataupun telah terbiar, melainkan darurat. Darurat tak apa, kerana kita nak berlindung daripada mungkinlah perang, mungkin bencana alam dan sebagainya, maka itu dibenarkan. Hikmah dilarang untuk kita bersolat di tempat-tempat ini sama juga macam Imam Nawawi, iaitu tempat di mana sarangnya syaitan di situ. Banyak patung, banyak gambar, dengan tingkap pun ada simbol dan sebagainya. Jadi hukumnya adalah makruh di kalangan jumhur ulama. Kalau kita dalam konteks di Malaysia, kurang sesuai kita pergi ke gereja untuk bersolat di dalamnya. Memandangkan negara kita ini adalah negara yang berperlembagaan agamanya adalah Islam. Kita pun masjid dan surau banyak, ya. Tambahan pula sekarang ni PKPB, kerajaan membenarkan untuk solat tetapi dalam keadaan yang terkawal, 12 orang, berapa orang. Namun dalam pandemik coronavirus ini, lebih baik kita duduk di rumah lah. Duduk di rumah, bersolat dengan anak isteri dan sebagainya, itu lebih baik. Mungkin di sana kerajaan mereka lebih ketat dalam memberikan izin orang Islam untuk bersolat di dalam masjid, kerana mungkin akan jadi satu tempat penyebaran, khususnya dalam perayaan-perayaan besar seperti Aidilfitri dan sebagainya. Jadi mungkin sebagai simbol solidariti, orang Kristian membenarkan menggunakan gereja mereka untuk ibadah, tapi dengan SOP mereka tersendiri, dengan pakai mask, dengan penjarakan sosial, dengan sanitizer dan sebagainya, digunakan untuk keselamatan para jemaah yang hadir untuk bersolat. Baik, itulah sedikit perkongsian saya berkaitan dengan video tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kepada anda yang baru saja menyertai channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk sama-sama mengetahui video-video yang terbaru insya-Allah yang akan saya upload dari masa ke semasa berhubung dengan ilmu agama dan juga isu-isu semasa yang berlegar dalam kalangan masyarakat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.